Siapakah Ustaz Badi'uz Zaman Said Nursi? Ustaz Badi'uz Zaman Said Nursi dilahirkan pada tahun 1876 di perkampungan Nus, daerah Hizan dalam wilayah Bitlis. Dalam usia yang muda, beliau amat disenangi dan mendapat penghargaan daripada seluruh lapisan masyarakat serta pusat-pusat keilmuan di seluruh negeri-negeri timur. Untuk memperoleh tahap pemikiran dan keilmuan yang tinggi menghadapi serangan barat, beliau mengenengahkan idea penubuhan sebuah universiti Islam bernama Madrasah Az-Zahra di timur Turki. Untuk merealisasikan idea ini, beliau telah pergi ke Istanbul. Walaupun tidak berjaya memperoleh apa yang dihajatinya, beliau tidak pulang ke kampung halamannya, bahkan tetap tinggal di Istanbul untuk berjuang dalam isu kemasyarakatan. Selepas peristiwa 31 Mac, beliau telah dibicarakan di mahkamah perang dan dibebaskan. Selepas itu, beliau keluar dari Istanbul menuju ke Tiflis melalui Jalan Batum. Dari Tiflis, beliau pergi ke Van. Beliau menziarahi suku dan kabilah di sana di samping membimbing mereka dengan ilmu kemasyarakatan, ketamadunan dan ilmu. Dari Van, beliau pergi ke Syam. Atas desakan para ilmuwan di sana, beliau telah menyampaikan sebuah khutbah di Masjid Umawi di hadapan ratusan ilmuwan dan jemaah seramai 10,000 orang. Khutbah tersebut yang mengutarakan permasalahan dunia Islam semasa dan jalan penyelesaiannya telah dicetak dengan nama Khutbah Syamiyah. Rentetan tercetusnya Perang Dunia Pertama, beliau telah mengepalai anak-anak muridnya menyertai peperangan. Beliau telah mengarang sebuah tafsir bernama Isyaratul Ijaz masa peperangan tersebut. Semasa Rusia menguasai Bitlis, beliau telah tercedera dan telah ditawan lalu dibawa ke Siberia. Beliau menjadi tawanan di sana selama 2 tahun setengah. Setelah berjaya melarikan diri dari tahanan, beliau telah kembali ke Istanbul pada 25 Jun 1918 melalui Petersburg, Warsaw dan Vienna. Beliau telah melibatkan diri dalam penentangan penjajahan Inggeris ke atas Istanbul dan telah memberi sokongan kepada gerakan penentangan oleh umat Islam di Anatolia. Di atas jemputan kerajaan kepada beliau kerana menghargai usahanya di Istanbul, beliau telah pergi ke Ankara. Kerana tidak senang dengan keadaan di sana, beliau mengambil keputusan untuk pulang ke Van. Beliau tetap bertegas dengan keputusannya walaupun ditawarkan dengan ganjaran dan tawaran yang menarik. Beliau memulakan kehidupan bersendiri di Van di Gunung Erek. Tidak lama selepas itu, tercetus pemberontakan Syekh Said. Walaupun beliau tidak terlibat dengan pemberontakan tersebut, beliau telah dibuang daerah ke Burdur dan Isparta pada tahun 1925. Dari sana, beliau dibuang ke sebuah daerah terpencil bernama Barla. Said lama ialah tempoh kehidupan beliau sejak Perang Dunia Pertama termasuk tahun-tahun beliau ditawan serta kehidupannya di Van. Manakala Said baru bermula daripada detik beliau mula menulis risalah An-Nur di Barla setelah dibuang negeri. Di Barla, beliau telah mengarang 3/4 daripada himpunan risalah An-Nur, iaitu Al-Kalimat, Al-Maktubat dan Al-Lama'at yang banyak menumpukan tajuk-tajuk keimanan. Beliau telah menggunakan satu teknik yang unik untuk menyebarkan karya beliau ke seluruh Anatolia. Beliau meletakkan syarat penulisan dan penyalinan risalah An-Nur dengan huruf-huruf Al-Quran kepada para pelajarnya. Ketika Al-Quran dengan seluruh juzuknya cuba dilupakan, beliau bersama murid-murid risalah An-Nur yang berpangkalan di Isparta dan sekitarnya
telah sedaya upaya memelihara huruf-huruf Al-Quran tersebut dengan diajarkan penulisannya dan penyalinan risalah serta penyebarannya. Dengan cara tersebut, Risalah An-Nur telah tersebar ke seluruh Anatolia dari tangan ke tangan dalam masa yang singkat. Pada tahun 1934, dari Barla, beliau telah dibawa semula ke Sparta. Atas tuduhan kononnya membentuk pertubuhan rahsia dan cuba menggulingkan kerajaan, beliau bersama dengan 120 orang pelajarnya ditangkap dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Eskişehir dan dipenjarakan. Selepas itu, menurut urutan, beliau dibuang daerah ke Kastamonu selama 8 tahun, dari tahun 1935 hingga ke 1943, Mahkamah dan Penjara Denizli pada tahun 1943, dibuang daerah ke Emirdağ pada tahun 1943 hingga ke tahun 1948, Mahkamah dan Penjara Afyon pada tahun 1948 ke tahun 1949, dan dibuang daerah semula ke Emirdağ pada tahun 1950 hingga ke 1953. Beliau telah diracun berkali-kali. Pada bulan Mac 1960, beliau sampai ke Urfa setelah melalui perjalanan yang memenatkan selama 25 jam, walaupun ketika itu penyakit beliau semakin teruk dan pemantauan pihak polis sangat ketat. Sewaktu hampir subuh pada 23 Mac 1960 bersamaan dengan 25 Ramadan 1379, hari Khamis, beliau telah kembali ke rahmatullah. Jenazah beliau disolatkan pada 24 Mac 1960 di Masjid Ulu Jami dan kemudian dibawa ke Pusara Khalilullah. Beliau disemadikan di sebuah kubur yang sementara. 2 bulan selepas kewafatan beliau, pada 27 Mei 1960, telah berlaku revolusi tentera. Pada 12 Julai 1960, pusara beliau telah dibongkar dan jenazahnya telah dipindahkan ke suatu tempat yang tidak diketahui. Rahmatullahi alaih. Khidmat dakwah Risalah An-Nur. Koleksi Risalah An-Nur merupakan sebuah tafsir Al-Quran berbentuk maknawi yang terdiri daripada 130 risalah yang ditulis dengan ilham daripada Al-Quran selama 23 tahun, iaitu sejak tahun 1926 ketika Ustaz Badi'uzzaman Said Nursi dibuang daerah ke Barla. Tajuk utama koleksi Risalah An-Nur ialah pengisbatan dan pembuktian hakikat-hakikat keimanan. Menerusi satu uslub Al-Quran, Risalah An-Nur mampu mengisbatkan banyak asas-asas keimanan seperti kepastian kedatangan kehidupan akhirat yang abadi, Al-Quran adalah kalam Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang sebenar, sehingga tidak akan membiarkan sebarang keraguan dalam fikiran dengan amat jelas, hatta mampu mendiamkan golongan tidak beragama yang paling keras kepala. Melalui penjelasan-penjelasan yang amat memuaskan dan membangkitkan kerinduan untuk mempraktikkan, Risalah An-Nur mengisbatkan tajuk-tajuk ibadah, pengamalan sunnah, akhlak mulia. Bukan sahaja tentang apakah perkara tersebut dan bagaimana dilakukan, Risalah An-Nur menjelaskan mengapa ia perlu diamalkan. Secara ringkasnya, Risalah An-Nur merupakan sebuah tafsir maknawi Al-Quran yang memperolehkan keimanan yang amat kuat dan menjamin rasa dan penghayatan di atas sunnah Rasulullah kepada manusia dengan mengisbatkan semua hakikat iman dan Al-Quran dengan dalil-dalil yang amat kukuh.